Okey. Kita nak solve differential equation. Okey, sepanjang bab 2 ni kita cuma gunakan dua kaedah ni je. Separable method, satu lagi IF. Sepanjang bab 2 ni. Itu yang satu minggu tu saya habiskan bab 2 ni. Sebab kita hanya belajar separable method dengan integrating factor. Tu je. Tetapi nanti dalam soalan kita sendiri kena decide kita nak guna kaedah apa. Sama ada nak guna separable method ataupun kita akan gunakan integrating factor. Okay? Biasanya separable ni kita akan gunakan kalau soalan tu ada dua sebutan. Maksudnya ada satu kiri, ada satu kanan. Maka kita memang guna kaedah separable method. Kalau katakan ada tiga sebutan, maka kita akan gunakan integrating factor. Jadi ingat dalam exam dia tak nyatakan kita nak buat yang mana. Okey. Jadi cara kita nak kenal macam itulah. Okey, kita tengok Kalau kita tengok soalan ni gradient, ingat kalau gradient dia of a curve, maksud dia itu adalah dy dx. So kita punya equation untuk kita ni bergantung kepada yang ni. So nanti kita akan start dari sini lah. Okay, kita akan start daripada sini. Nanti kita akan proses. Kemudian kita ada maklumat tambahan 0.46. Maksud dia bila ada maklumat tambahan ni, maksud dia kita nak cari constant. Apa yang constant yang kita dapat tu kita kena cari dengan menggunakan poinnya ni. Okay? Sebab bila kita integrate mesti ada constant. Kemudian soalan dia find the equation of the curve in the form x. So yang ini kamu kena hati-hati lah ni. Sebab biasanya sebelum ni kita bincang, bila kita dapat je equation, kita kena jadikan y tu sebagai tajuk. Sekarang ni kita nak jadikan x tu sebagai tajuk. Maka kaedah kita akan berubah sikit lah. Biasa sebelum ni kita akan buat bermula daripada dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Biasa kita akan buat daripada sini. Kalau kita guna cara ni, maksudnya kita akan jadikan, bila dah siap, jadikan y sebagai tajuk. Tapi untuk soalan ni dia terbalik. Okay? Bila terbalik, maka formula kita ni pun akan jadi bertukar sikit lah. Okay? Nanti kita akan tengok. Okay, kita bermula daripada dy dx dulu. Okay, dy dx equals to y over y minus x. Okay? Bila soalan ubah kepada x sebagai tajuk, maka kita tak boleh biarkan dia dalam bentuk dy dx. Kamu kena terbalikkan dia. Kamu terbalikkan dx dy. Balikkan Saya terbalikkan ni sebab arahan soalan dia nak x sebagai tajuk. Maka saya terbalikkan. Yang ni pun akan jadi terbalik ni. Per y. So nanti bila tengok soalan hati-hati kebiasaannya kita akan jadikan y sebagai tajuk. Untuk soalan ni diubah. Jadi kamu kena bersedia dengan keadaan tu lah. Kemudian kita proses lagi. Kalau kita proses dx over dy, ini boleh jadi 1 tolak x per y. Okay? Sebab y per y 1 tolak x per y yang ni. Okay, bila sampai di sini kita tengok 1, 2, 3. Nampak? 3 sebutan. Kalau 3 sebutan, kita nak guna kaedah apa? Separable ataupun integrating factor? Hello? Integrating. So ingat sebab dalam soalan dia tak akan bagi tahu kita nak guna kaedah apa. Jadi kamu kena mahir integrating. Jadi bila kamu perasan je 3 sebutan, jangan fikir lagi nak buat separable ke integrating factor, tak payah. 3 sebutan je mesti guna integrating factor. Okay? Jadi kalau kita ikut cara biasa, integrating factor ni kita kena ubah dulu. Ini akan jadi dx dy. Ni saya bawa ke kiri tambah 1 per y x. Maksud dia asalnya tambah x per y. Saya tukar ni. Sama dengan 1. Okay. Kalau kebiasaan kita ni tadi, kita akan buat dy over dx plus px darab y equals to qx. Okey, tadi kita ingat kita dah berubah tadi. Sebab arahan soalan dia macam tu.
maka kita kena kita compare kan ni. Ni kamu rujuk ni je. Kamu rujuk yang ni dengan yang ni. Okay, kalau kita compare tu, maksud dia Y kita nanti kita akan tukar kepada X. Kemudian yang X ni dia akan bertukar kepada Y. Untuk yang sekarang. Okay, maka formula yang kita akan bandingkan adalah kita akan ubah. Bila nampak dx ni tukar. So dy over dx. Aku pula ni pula seri. Yang ni dah okey dah. Ini dx dy tambah. Okey. Kita nampak je, sepatutnya saya akan tulis px, tapi kita punya ni bukan px lagi dah. Kita tukar py. Kemudian sepatutnya darab dengan y. Untuk soalan sekarang ni kita darab dengan x. Sama dengan sepatutnya saya guna qx, tapi yang baru sekarang ni adalah y. Okey. Maka kita akan nampak kita sekarang ni nak cari integrating factor bukan guna px lagi dah. Kita akan guna py. Itu yang saya tulis 1 per y. Okey, biasanya y ni saya letak sebelah kanan. Kita tukar. Jadi untuk px ni kita akan ambil 1 per y. Jadi untuk step yang pertama, kita akan cari if dengan cara integrate exponent to the power of. Okey, kalau ikut cara biasa, nak cari if, dia mesti ambil exponent kuasa integration px. Ini kalau ikut yang biasa kita buat. Tapi sekarang ni kita ingat kita dah terbalik. Jadi berpandukan pada ni, kamu tukar. Bentuk dia sama, cuma x ni jangan ambil x lagi dah. Kita kena ambil py. Sepatutnya kita akan integrate respect to x, tapi kita dah tukar sekarang ni. Okay. So bila soalan ubah x sebagai tajuk, maka jangan ikut 100% yang asal yang kita biasa buat. Okay. Jadi sekarang ni kita teruskan. Jadi kita dah ada exponent to the power of integration py kita adalah 1 over y. Ini adalah dy. Maka kita akan dapat exponent integrate 1 over y, terus dapat ln. Dan jawapan akhir kita adalah bukannya x. Jawapan akhir kita adalah y. Okey, y ni turun ke bawah. Okey, jadi sekarang ni step yang pertama dah settle, kita dah ada if. Kemudian step yang kedua, bila kita dah ada if, darab kiri dan kanan equation kita tadi. Tadi kita berhenti di mana tadi? Dah lari. Okey, sekali. Tadi kita dah berhenti di sini tadi. Maknanya kita akan fokuskan kepada sini. Kita akan ambil if darab sebelah kiri dan darab sebelah kanan. Okey, so dy dx 1 over y. Okey, so kita sambung sini. So kita akan tulis dx dy tambah 1 per y x. Kemudian sebelah kanan ni adalah if darabkan dengan 1. Okey. Okey, maknanya untuk step yang kedua ni, if yang kita dapat ni, kita gunakan untuk darab sebelah kiri equation dan sebelah kanan equation. Itu step yang kedua. Ni kamu kena ingat ni. Integrating factor ni paling kurang mesti ada 4 step. Kemudian step yang seterusnya, sepatutnya kita dah boleh integrate. Tetapi bila kita nak integrate dx dy tak ada. Dx dy tak boleh integrate. Jadi saya ubah bentuk je. Kalau ikut cara biasa, kita mesti ubah bentuk kepada d over dx. Lepas tu saya akan ambil if darabkan dengan y. Ini kalau ikut cara biasa kita. Tapi ingat, kita sekarang ni dah terbalik. Jadi kita tulis, bukan d dx lagi dah, d dy. D dy, bentuk je saya ambil. Sepatutnya saya kena isi dengan cara if darab dengan y. Tapi sekarang kita dah terbalik. So darab dengan x. Okey, jadi kita isi kat sini. if tadi adalah y. So y darab dengan x. Sama dengan sebelah kanan tak ada apa.
Okey, bila dah sampai sini, maka step yang keempat mudah je. Step yang keempat, kita akan ambil yang bawah ni, bawa ke sebelah kanan. Itu je step yang keempat. Step yang keempat, kita akan ambil D yx equals to y dy. Bila dah sampai sini, barulah kita boleh integrate. Integrate sebelah kiri ni paling mudah. Kita hilangkan je simbol integration dan differentiation. So dapatlah yx equals to, ini integrate y squared over 2, dan jangan lupa penutup dia mesti tambah c. Okey, tambah c. Ingat tadi soalan nak x sebagai tajuk, jadi saya proses lagi, semua bahagi dengan y, maka dapatlah y over 2 plus c over y. Okey, sekarang ni penyelesaian kita ni bersama dengan constant. Jadi jangan lupa, kita tadi dalam soalan dah diberi maklumat tambahan. Maklumat tambahan kita adalah at point 46. Jadi kita gunakan point 46. Ini maksud dia x 4, y kita 6. Jadi x kita 4, so letak 4 kat sini. Y kita 6, 6 bagi 2, 3. Tambah dengan c per 6. Maka kita akan dapat c berapa? Okey, C sama dengan 6. Settle. Maka jawapan akhir kita adalah X equals to Y over 2 plus 6 over Y. Okey, betul lah. Okey, so sampai situ. Jadi, so hati-hati dengan soalan. Kemungkinan jadikan X sebagai tajuk tu ada. Biasanya Y sebagai tajuk. Kalau Y sebagai tajuk, kita tengok balik. Kalau Y sebagai tajuk, kita akan gunakan, okey, mana tadi? Ini. Kalau Y sebagai tajuk, kita akan gunakan IF dengan cara macam ni. dy dx tambah pxy qx dan seterusnya. Okay. Bila terbalik je, maka kamu kena tukar je. Nampak je Y, tukar X. Nampak je X, tukar Y. So formula kita akan berubah-ubah. Okay. Okey, soalan nombor 9 ni. Biasanya dalam exam dia berilah kita punya equation. Okay. Yang pertama, biasanya dia berilah. Okey, biasanya dia beri equation dah settle. Kalau tak diberi, kamu kena create sendiri. Dalam kuliah, saya ajar kita create sendiri. Cara kita nak create, kita tengok maklumat dia. Dia akan sebut rate. So bila rate ni, kamu kena ingat simbol dia adalah d over dt. Ini kalau kita nak create sendiri. Kemudian dia tak boleh lengkap dengan d over dt. Dia cerita pasal apa? Terujuk kepada dia bincang adalah population. So kita letaklah p ni. Okey. Kemudian okey, kemudian dia guna istilah proportional ni. Ini maksud dia berkadar terus. Berkadar terus to the population. Maknanya berkadar terus dengan P lah. Kalau kita nak create sendiri, kita akan create daripada sini lah. Maksud dia, bila saya tukar ni tanda equal, dia akan jadi KP. Itu kalau kita create sendiri. Tapi soalan ni dah mudah. Dia dah bagi. Jadi tak payah fikirkan benda ni. Guna je equation yang dia bagi ni. Okey. Jadi kita akan bermula pengiraan daripada dP over dt equals to kp. Kp. Okey, kita tengok maklumat yang pertama. If the population in 1985. Ini maksud dia. Okey, ini kita andaikan pada tahun yang pertama perbincangan ni, kita andaikan ini T0 ni. Jangan ambil T1985. Kita kodkan 1985 ni adalah pada masa awal. T equal to 0. Maka yang 20,000 ni adalah dia punya population dia. 20,000. Kemudian, kalau T ni untuk tahun 1985, maka 1995 ni untuk T berapa? Untuk T berapa? Berapa tahun? T final. T daripada 85 hingga 95. 10. Ya, 10 tahun. Ini untuk population 24,000.
Okey, jadi bila jumpa soalan macam ni, jangan terus ambil T itu 1985. Okey, kita kena kodkan. Ini perbincangan yang awal ni kita letakkan T kosong. Kemudian seterusnya tengok beza daripada awal 10. Okey. Kemudian soalan dia, what is the expected population? Soalan dia, pada tahun 2005, maka kita akan gunakan T berapa? Daripada 85 ni nak sampai ke 2005, kita nak guna T berapa? Berapa tahun tu? 20. Yes. So jangan gunakan T2005. Gunakan perbezaan dia. Okay. 20 maka berapa expected population dia? Itu soalan dia. Okay. Yang dua maklumat yang pertama ni, ini yang kita akan gunakan untuk kita bila integrate mesti dapat dua constant. So gunakan dua maklumat ni untuk gantikan constant tu dengan nombor. Okay. Kemudian kita selesaikan dulu kat sini. Kita dapatkan equation dulu. Okey, tadi saya dah bagi tahu dah. Kalau kita nak solve, ini selalu saya tulis ni. Bila kita nak solve, kita ada dua kaedah. Separable method ataupun kita akan gunakan IF. Untuk soalan ni kita nak guna kaedah apa? Untuk soalan ni. Separable ataupun IF? Hello? Kita nak guna apa? Kaedah apa? Kita akan guna separable kan? Sebab kita nampak dia cuma ada dua sebutan je. Satu kiri, satu kanan. So tak payah fikir panjang, memang mesti guna kaedah separable variable. So kita asingkan 1/P dP. Yang dt ni letak kat sini. Jangan terbalik. Jangan pergi bawa dP ni ke sebelah kanan. Dia akan jadi per dP. Per dP bila kita nak integrate tak boleh. Bila kita nak integrate, pastikan D berada di atas. So, kita akan integrate. Okay, bila kita integrate, sebelah kiri dapat ln. Jadi, ln P sama dengan KT. KT plus, bila dah habis, tambah C. Nampak tak? Kita punya constant memang betul ada dua. Kan ada dua ni, constant. Okay. Jadi, sama ada kamu berhenti di sini, cari constant ataupun teruskan jadikan P sebagai tajuk. Okay, mana-mana boleh. Yang pertama ni saya tunjuk dulu, kalau katakan saya berhenti kat sini je. Saya gunakan maklumat yang pertama, bila T sama dengan kosong, maka P kita adalah 20,000. Okay, so kita akan gantikan, maka ln 20,000 equals to K multiply by 0. 0 lah. So dapatlah C. Maka setakat maklumat yang pertama ni, kita dah tukar equation kita ni dah jadi ln P equals to KT. C ni kita dah ubah. Okey, sekarang ni kita dah settlekan C. Maka ada satu lagi constant belum settle lagi. Maka gunalah maklumat yang kedua. Maklumat yang kedua tadi T sama dengan 10. So gantilah T 10. Maka P kita 24,000. Ini maklumat yang kedua. Okey, maka kita ganti ln 24,000 equals to K multiply by 10. So kita letak 10K plus ln 20,000. Kan? Tujuan kita nak dapatkan nilai K. Ni kalau kita nak senang, kita gunakan 10K ni saya letak sini. 10K. Okey, yang lain-lain ni guna calculator je lah. Jadi kamu ambil calculator, kamu ambil ni bawa ke sebelah kiri. Jadi ln 24, kamu ambil ln 24 divide by ln, bukan divide, tolak. Subtract tu. Okey, kita akan ambil ln 24. Patutnya kita akan tolak 20, 1, 2, 3. Yes. Okey. Nanti kita akan dapat 0.1823 lah lebih kurang. Dan K ni kena bahagi lagi dengan 10. So 0.0182 for decimal places. Maka kita punya
Equation kita yang baru adalah ln P equals to K ni ganti kan? P plus ln 20,000. Okay. Dan jadikan P ni sebagai tajuk. Okay. Jadikan P ni sebagai tajuk, maka P ni hilang ln, muncullah eksponen. Okay. Kemudian P ni kita boleh pemudahkan lagi. Bila tambah maka letaklah darab. Darab. Apalah C tu sekali lagi. E kuasa ln. Okay. Ni E dengan ln ni boleh hilang, maka 20,000 ni boleh turun ke depan. So jawapan kita P adalah 20,000 eksponen kuasa 0.01823. Okay. Maka itulah kita punya jawapan. Itu kita punya equation. Okay, tadi kita tengok balik. Tadi kita nak cari tahun 2005. Nilai T kita adalah 20. So kamu gantilah. Ganti T dengan 20 maka dapatlah jawapan. Okay, so kamu gantilah. So jawapan dia 28781. Soalan nombor 10. Dia dah mulakan dengan equation. Jadi kita tak payah fikirkan bagaimana kita nak create equation. So kita akan bermula daripada dm over dt equals to negative km. Okay, kemudian dia bagi tahu m ni is amount of radioactive. Jisim ni lah. Okay, jadi sekarang ni, okay, maklumat yang pertama, ini kalau 5 gram ni maksudnya kita andaikan itu adalah pada tahun yang awal, T0. Maka M equals to 5 gram. M ni macam jisim lah. Okay, kemudian bila T ni kita ubah in 100 years. Okay, kita akan T ambil T100. Maka M dah jadi kurang. K ni maknanya merebut kan? 3 gram. Dah, settle. Jadi sama macam tadi lah. Kita ada dua maklumat. Tujuan dia supaya bila kita integrate nanti mesti dapat dua konstant. So gunakan maklumat ni. Okay, soalan dia how many years? Maksudnya kita nak tahu T tu berapa. Kalau kita punya M tu sama dengan 1 gram. Okay. Okay, ini kita punya soalan lah. Kita settlekan dulu, dapatkan equation. Sama juga untuk dekat sini kita ada dua sebutan. Bila ada dua sebutan mesti guna separable method. Okay, kita hasilkan 1 over M dm equals to negative k dt. Okay, mesti guna cara ni. Kita tak mungkin kita bawa dm ni ke sebelah kanan, tak boleh. Dia akan jadi per dm. Kalau per dm tak boleh integrate. Jadi memang salah, m ni mesti bawa ke sebelah kiri. Okay, kita akan integrate. Bila integrate kita akan dapat ln. So ln m equals to negative kt. Bila kita dah selesai ni, penutup dia adalah c. Okay, kalau kita guna kaedah nombor 9 tadi, daripada equation yang pertama yang kita jumpa ni, terus kita akan cari c berapa, k berapa dengan menggunakan maklumat ni kan. Okay, untuk nombor 10 ni saya guna cara lain dulu. Saya guna cara lain. Saya proses lagi. Saya tak cari lagi k dengan c ni. Saya proses dulu supaya m ni sebagai tajuk. Tengok jawapan dia akan sama ke tidak. Okay. Kalau kamu nak cari C dengan K daripada sini pun boleh. Guna kaedah macam nombor 9 tadi. Ini saya nak tunjukkan kaedah yang kedua. Saya proses lagi. Maka kita akan dapat eksponen to the power of negative KT plus C. Okey, yang ini kalau jumpa macam ni, kamu kena pecahkan. Kalau tambah maksudnya darab. Tapi jangan darab C je. E kuasa C. Sebab ini adalah indeks. Bila indeks, pecahkan dia mesti ada base. Base akan ikut. Okay. Kemudian, E kuasa C ni dia adalah dua constant ni. Dua nombor. Kan? Jadi, biasanya,
Kalau jumpa macam ni, biasanya saya akan wakilkan dengan satu constant je. Tak payah sampai ada dua ni. Satu constant. Jadi penulisan kita, dia akan jadi M equals to A e to the power of negative KT. Okay, jadi kalau kita cari constant daripada sini, maka yang kita cari adalah C dengan K. Bila kita teruskan, kita proses sampai dapat satu equation yang baru, maka dua constant juga, tetapi K satu lagi A. Walaupun kita nampak macam berbeza dengan yang tadi, tapi nanti jawapan akhir dia akan sama juga. So jangan kita herankan ini A, sedangkan yang tadi C. Okey? Tak ada masalah, nanti jawapan akhir dia sama. Okey, bila kita dah sampai di sini, baru saya gunakan maklumat tadi. Okey, maklumat yang pertama tadi, bila T kosong. Bila T kosong, M kita ni sama dengan 5. Itu maklumat yang awal tu, kita ganti. So, 5 sama dengan A e to the power of 0. Maka kita akan dapat A tu 5 lah. So, dapat A tu adalah 5. Okey, maka setakat ni kita punya equation kita M equals to 5 exponent to the power of negative KT. Masih ada constant lagi. Bila ada constant yang berikutnya, gunakan maklumat yang kedua pula. Bila T sama dengan berapa tadi? 100 ya? 100. So, kita punya M ni dah tinggal 3. So, ganti lagi. Kita akan dapat 3 sama dengan 5 darab eksponen negatif K darab 100. So, 100 K tadi. Okay. Tujuan kita nak dapatkan nilai K. Jadi, kita proses. Okay, kita proses eksponen to the power of negative 100K equals to 3/5. Saya nak turunkan yang ni. Saya ambil ln kiri kanan. Bila saya ambil ln kiri kanan, ln sebelah kiri habis dengan E ni. So, kita boleh turun terus. Okey, sebelah kanan letak ln 3/5. Jadi, kamu gunakan calculator. Terus kamu ambil je. Tekan ln 3/5 bahagi dengan negatif 100. Equals to 5 exponent to the power of negative berapa? 0.000051T. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey, dapatlah equation. Tetapi tadi soalan nak apa tadi? Nak cari T kan? Soalan yang terakhir dia nak cari T. Okey, jadi kita ambil. So, T berapa ketika M sama dengan 1 gram. Okay, maka teruslah 1 sama dengan 5 eksponen negatif 0.0051T. Okay, jadi kita asingkan lagi. 0.051T sama dengan 1/5. Jadi kita akan ulang balik. Kita akan ambil ln kiri kanan. Bila kita ambil ln kiri kanan, sebelah kiri ni dia akan turun jadi negatif 0.0051T. Sebelah kanan ln 1/5. Okey, maka kamu kira lah. So, lebih kurang T itu 3. Kamu ambil ln 1/5. Ln 1/5. Yes. Bahagi dengan negatif 0.0051. Lebih kurang 315. 5.58 lebih kurang. Okay. Ini dalam tahun lah. Ini years. Okay. Beri equation. So, kita ambil ni. Dah ada equation. Cuma kita kena tengoklah I ni apa maksud dia. Okey, I ni merujuk kepada current. So, I ni merujuk kepada current. So, I merujuk kepada current. Arus lah, arus. Okey, current. Kemudian, T ni masa lah. Okey, kemudian kita tengok ada maklumat tambahan. Ini biasanya kita akan gunakan untuk nak cari constant.
Sekarang ni kalau ikut equation ni, kita bincang I dengan T. Kalau I0 equal to 0, maksud dia, yang sebelah I ni, ini adalah nilai T. So, jangan ingat I kosong. Dalam ni adalah T0, kemudian I itu adalah equals to 0. Kalau kat sini, kita tak nampak perbezaan dia. Tapi kalau katakan I0 equals to 4, maka jangan ingat tu 0 tu adalah I. 0 tu adalah T. Yang 4 tu adalah I. So hati-hati. So kita settlekan dulu. Obtain I in bracket T. In terms of T lah ni. So kita akan start daripada equation DI. Kita akan ambil DI over dt plus 3 over 2I. Okey, ini kita nak guna kaedah apa ni? Kalau 3 sebutan. Integrating factor. Ya, betul. Jadi kamu kena biasakan ni. Nampak je 3 tu tak payah fikir lagi. Ni nak buat separable ke, nak buat integrating factor, tak payah. Nampak je 3, 1, 2, 3. Memang sah guna IF. Okey. Jadi kita akan gunakan IF. Okey, jadi kita bandingkan dengan yang asal ni. Kalau sebelum ni, kita akan gunakan dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Ini kalau kita buat keadaan biasa lah. Untuk soalan ni, kita ubah sikit. Macam tadi kita nak tahu kan, dia punya y ni mewakili apa, kita compare je. Ni kalau saya compare ni dengan sini. Maknanya yang y ni adalah I. So ingat, y ni adalah I. Y adalah I. Yang x ni adalah T. Kena ingat tak? Y adalah I. X tu adalah T. Okay. Jadi kalau kita tengok balik kat sini. Ni saya tulis. So di over dt. Tambah dengan, sepatutnya kita akan gunakan px. Tapi ingat, x tu dah bertukar kepada t. So jangan tulis px, tulis t. Darab y ni dah jadi I. Sama dengan 12. Okey, daripada sini maksud dia, yang pt yang kita akan gunakan ni, kita ambil sebelah I. Maka kita akan tahu 3/2 untuk pt. Kalau ada negatif pun termasuk negatif. Okey. Jadi step yang pertama, kita akan dapatkan IF dengan cara eksponen. Kalau ikut cara biasa, nak dapatkan IF, mestilah ambil eksponen kuasa PX dx. Tapi ingat, jangan gunakan formula asal ni. Kita ubah sikit. Okay, kita akan ambil to the power of integration of P. Sepatutnya PX. Tapi X ni dah tukar kepada T. So, tulis PT. Sepatutnya DX. Jangan guna dx, guna dt. Okey. Okey, kemudian baru kita ambil sama dengan eksponen. PT tadi adalah 3/2. So 3/2. So jangan tulis dx, tulis dt sebab kita dah ubah ni. So kita integrate lah ni. Dia 3/2t. Okey. Jadi step yang kedua, sama macam tadi yang kita dah buat tadi sebelum ni. Step yang kedua, dah dapat IF, ambil IF ni darab kiri dan kanan. Tadi kita berhenti di mana, di sini. Okey. So darab, ni katakan saya labelkan ni equation yang pertama lah. So gantikan dalam equation pertama ni untuk kiri dan kanan. Kiri letak IF. So saya tulis ni. Ini adalah di over dt plus 3 over 2i. Okay, ini sebab equation yang asal. Kemudian kita ambil lagi. Okay, eksponen if 3 over 2t multiply by yang sebelah kanan ni. Okay, yang saya birukan ni, ini adalah equation yang asal. Okay, ini yang asal ni. Okay, itu step yang kedua. Sepatutnya step yang kedua ni kita dah boleh integrate. Tak boleh integrate sebab ada per dt. Mana boleh integrate? Jadi saya ubah bentuk. Step yang ketiga ni ubah bentuk je.
Kalau ikut cara biasa, kita akan ambil D over dx. Kalau ikut cara biasa. Kemudian dalam dia IF darab dengan Y. Kalau ikut cara biasa. Tapi sekarang ni kita bukan buat XY. So ubahlah sikit. D over dx tadi dah jadi apa? So kita nak buat D over dt ataupun D over di. Nak tukar apa? Hello? dt. dt So ingat. Kemudian kita akan isi dalam kurungan ni. Isi dalam kurungan. Kalau ikut cara biasa, kita akan ambil IF darab Y. Tapi sekarang ni IF, Y kita adalah I. Sedap tukar kan? So kita ambil balik IF tadi eksponen kuasa 3/2T. Darabkan dengan I. Jangan darab Y. Dah tukar. Sebelah kanan ni kita susun je. 12 eksponen 3/2T. Okey, kemudian step yang keempat, mudah je. Yang per dt ni kita gerak ke sebelah kanan. Itu je step yang keempat ni. So step yang keempat, D eksponen 3/2Ti sama dengan 12 I 3/2T dt. Okey, bila dah sampai sini barulah kita integrate kiri kanan. Sebelah kiri kalau nak integrate, buang je integration dan D ni. Salin je dalam kurungan tu. So sebelah kiri ni mudah. Salin je. Equals to, ni kena hati-hati ni, 12 tak terlibat dalam integration. Dan kita nak integrate eksponen. Satu function je. Maka tak payah guna let. Integrate terus je. Cara dia, kita salin soalan, salin eksponen, kemudian bahagi dengan differentiate kuasa. Dapat berapa? Differentiate kuasa. Dapat? Hello? 3 per? Hello? Okay. 3/2 kan patutnya. Tapi saya buat dekat atas. Dan yang terakhir jangan lupa masih ada tambah C untuk penutup. Okey, kita proses lagi. Okey, ini sama ada nak kekalkan ni ataupun jadikan I sebagai tajuk. Saya letaklah I ni sebagai tajuk. Maka yang ni bawa ke sebelah kanan dengan cara bahagi. So ini macam 8 3 kan ini. So eksponen tu dah habis. Kemudian tambah dengan sama ada nak buat C per ataupun saya buat je I kuasa negatif 3/2T. Ni datang daripada sini. Bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi bentuk per ataupun saya bawa naik atas. Okey. Jadi jawapan yang pertama kita bersama dengan konstan. Tapi kita ingat dalam soalan tadi dah ada maklumat tambahan. I0 equal to 0. Ni maksud dia tadi. Yang dalam ni T equal to 0. Okay. I equal to 0. Jadi saya tulis. Gantikan I equal to 0. T equal to 0. Okay. Disebabkan dua-dua 0 tak nampak perbezaan dia. Okay, kita akan gantikan I0 0 equals to 8 plus C exponent to the power 0. So yang ni satu ni. Maka terus C itu adalah negatif 8. Okay, kalau kita teruskan, maka equation kita ni dah jadi I, soalan nak IT ni. So tulis IT. 8 tolak 8 eksponen negatif 3/2T. Nak buat jawapan macam ni ataupun kamu boleh factorize. Kalau nak lah, kalau nak. Kalau nak. Tak nak biar macam ni je. Okay. Ataupun katakan saya buat lah. Ni kamu pilih nanti dalam exam nanti kamu buat sama ada factorize ataupun biarkan jawapan di atas. Sama je. So pilihlah mana kamu nak berhenti kat mana. Dia akan gunakan equation yang kita ada ni. Dia nak determine the difference in the amount of current flowing through the circuit daripada 4 to the 8 second. Maknanya kita ambil lah I8
tolaklah dengan I 4. Okay. Jadi kamu gantilah. Gantikan yang pertama ganti dengan 8. Okay, ganti dengan 8. Yang kedua ganti dengan 4. Okay. So katakan saya ambil atas ni. Yang pertama ganti 8. 8 tolak 8 eksponen negatif 3/2 darab 8. Itu satu. Kemudian tolak dengan, ganti dengan 4 pula. So 8 tolak 8 eksponen negatif 3/2 darab 4. Okay, tu nanti kamu cek lah tu. Saya bagi jawapan akhir je. Okay, jawapan akhir dia. Ini soalan nombor apa? Nombor 12. Lebih kurang 0,0 0,20. Okay, nanti kamu cek lah. 0.020. Okay, macam tu. Kemudian kita tengok soalan yang terakhir ni. Untuk yang C ni. Okay, untuk yang C. Okay, sekarang ni kita nak estimate I. Kita nak cari I ni berapa. Syarat dia, time tu, dia sebut very long period time. Maksud dia tak tahu berapa sampai bila. Jadi kalau gitu, kita gunakan infinity. Kalau kita nampak je very long period time, terus kita gantikan dengan nilai infinity. Tak tahu sampai bila. Okay, jadi kita akan gunakan equation kita ni. Ambil yang pertama atau yang kedua kan sama je. Katakan saya ambil yang kedua. I equals to 8 in bracket 1 minus exponent negative 3/2t. Saya gantikan dengan infinity. Bila kita ganti infinity, kita akan dapat 8 1 tolak eksponen kuasa negatif infinity. Macam itulah. Kemudian kita kena ingat nilai yang ni E kuasa negatif infinity ni dia sama dengan 1/E infinity. Ataupun saya boleh tulis 1/infinity. 1/infinity berapa? Kosong. Kosong. Maka ini adalah kosong. Maka tinggallah 8 darab 1. Maka jawapan dia 8 lah. Walaupun time tu kita tak tahu, tapi kita masih boleh kira lagi. Okay. Jadi jawapan dia adalah IT sama dengan 8. Dah selesai. Sampai situ je.